rancangan Imanuna. Iya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita masih lagi menghayati kuliah kita pada petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan kita bincang dengan tajuk kaum Murji'ah di bahagian yang ketiga. Tadi doktor bagi berapa? 11 berapa? 12? Ya, 12. Jom kita sambung lagi. Ya, silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah muallif menjelaskan panjang tentang 72 golongan yang mana pecahan-pecahan dia telah sebutkan, sebahagian jadi tak bolehlah nak komplit. Kalau nak komplit tu kena beli kitab nama dia Al-Farqu Bainal Firaq dalam bahasa Arab lah, ataupun Al-Milal wan Nihal karangan Imam Syahrastani, dan juga beberapa kitab lain tentang firaq yang mana dalam tu kita boleh perincikan lebih detail. Tapi sekali lagi, tentang apakah tepat-tepat itu yang dimaksud 72 golongan seperti dalam hadis sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnar ila wahidah man hum ya Rasulullah wa qala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi apakah 72 tu exactly dengan pembahagian ulama ini? Tentulah tidak. Kerana apa? Kerana benda ini adalah ijtihadi. Rasulullah SAW dia tidak direct sebut berapa. Kalau saya disebut berapa, tapi tak sebut siapa. Itu contohnya 72 tu siapa secara terperinci. Tak. Jadi Imam Al-Baghdadi dalam Farqu Bainal Firaq dicubalah buat dia punya conclusion, dia punya calculation. Imam Syahrastani sebut dalam Milal wan Nihal sesuai dengan calculation dia. Begitu juga dengan salah seorang ulama besar di Indonesia, iaitu Kiai Haji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia Sirajuddin Abbas. Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dia mengarang kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam tu dia bagi 72 ikut version dia juga. Maksud dia ikut ijtihad dia lah. Maka itu kita tak boleh nak pastikan secara pasti. Barang siapa langgar terus sesat, taklah. Cuma inti akidah yang disebutkan itu adalah sesuai atau telah sesuai neraca ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana aliran yang terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah dan mana yang tidak. Begitu juga masalah tajdid, mujaddid. Ada hadis bahawa setiap 100 tahun akan ada seorang mujaddid. Mujaddid, jadi zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW tak ada Nabi. Tapi al-ulama warasatul anbiya kan, ulama ni pewaris Nabi. Dan di kalangan ulama ini setiap 100 tahun ada seorang mujaddid. Maka datanglah Imam Suyuti misalnya, dia menuliskan mujaddid menurut versi dia, version dia. Begitu juga ulama-ulama lain datang membawa idea siapakah mujaddid mereka itu. Dan bahkan guru saya termasuk kiai saya juga, dia buat nazam version dia pula. Siapakah mujaddid dari mula zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Ini adalah ijtihadi. Setelah dia habis menjelaskan perkara tersebut, maka dia masuk pula dalam i'tiqad kaum mulhid. I'tiqad kaum mulhid ni apa? Membahas pula tentang kepercayaan kaum mulhid. Kaum mulhid ini adalah golongan sufi yang menyeleweng lah. Yang tak layak disebut sebagai sufi. Sebab itu dia sebut syahdan adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya. Itu kenapa dia guna istilahkan, iaitu kaum yang bersufi-sufi dirinya adalah dari bahasa Arab mutasawwif, iaitu orang yang kononnya nak jadi sufi tapi dia tidak layak untuk digelar seorang sufi. Ini kena faham. Jadi sebab itu kalau saya tak suka kata kalau yang sesat ini apa, golongan sufi menyeleweng. Itu saya tak suka. Sebab apa? Kerana seolah-olah kita nak tuduh golongan sufi ini semuanya menyeleweng. Itu tak betul. Seperti orang sebut apa, golongan Islam ini apa, kufur. Tak boleh lah. Golongan Islam kufur lain, dikeluar daripada Islam, tak boleh. Tapi orang ini berlagak atau bergaya macam Islam, hakikatnya bukan Islam. Itu ialah dia hanya pakai macam baju Islam tapi hati dia tak ada iman, atau dia memang bukan Islam, dia hanya memperolok-olokkan. Itu salah lah. Itu contoh dia. Jadi sebab itu muallif kata adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya, iaitu mutasawwif. Jadi nak berlagak macam sufi tapi dia bukan. Dirinya itu, mereka itu amat sesat, dan mereka golongan ini dianggap sebagai golongan yang sesat. Kerana apa? Tiada patut dinamainya dengan nama sufi. Tengok muallif sebut sendiri, yang mana mereka ini tak layak untuk disebut golongan sufi. Jadi ada di kalangan golongan yang berpewatakan kononnya atau dia menamakan diri dia tasawuf, seorang sufi, hakikat dia tidak ada sedikit pun daripada bau-bau tasawuf, bau-bau seorang sufi. Ini ada.
Jadi contoh dia, hanya dengan berbekal pakaian, contoh dia klaim dia sufi. Tapi syarat sufi pertama, kena ada, kalau dalam ilmu tasawuf ini, kena ada guru yang mursyid. Guru itu kena guru sufi yang mendapat izin otoriti dari guru sebelum dia. Yang mana guru sebelum dia tu ada otoriti dari guru sebelum dia, yang sambung menyambung sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipanggil dengan at-turuq as-sufiyah, iaitu tarekat-tarekat tasawuf. Jadi tarekat-tarekat tasawuf ini dianggap sebagai mazhab dalam tasawuf lah. Kalau kita tahu dalam fiqh kita ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Contoh dia dan lain-lain mazhab, contoh dia Hanbali dan lain-lain, yang mana dia ibaratnya apa, jangan kita kata ni mazhab bukan ikut Nabi Muhammad SAW, ni ikut mazhab, ikut ulama, bukan ikut Nabi Muhammad. Itu salah lah. Berarti apakah kita nak kata Imam Syafi'i tak ikut Nabi Muhammad ke? Imam Abu Hanifah tak ikut Nabi Muhammad ke? Imam Maliki tak ikut Nabi Muhammad ke? Kita jangan cakap gitu. Tak, of course dia orang ikut Nabi Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sangat luas tadi, perlukan ilmu, alat untuk memahaminya. Syarat dia ulama sebut banyak tu, selain hafal Quran, hafal hadis. Bukan hafal satu hadis kudu bid'atin dolalah aja, bukan. Tapi kena hafal kutubus sunan tu, kena hafal cara wuduk Rasul dengan berbagai jenis cara tu, kena hafal. Dan juga mengetahui derajatnya, mengetahui lughah. Kadang-kadang Quran pasti sahih, tapi dalalah, ini bahasa, kalau guru saya itu salah satu Syekh Allah bin Bayah dia sebut, iaitu rubbama, yani huruf dia sahih, tapi dia punya dalalah dia ghairu wadih. Dalalah ni maksud dia makna lafaz yang dikehendaki dari lafaz tersebut. Senang je, I refer to translation. Boleh. Translation ni tak betul. Bukan tak kata translation tu mesti salah, dah sahih dah ni. Bukan. Masalah dia memerlukan lughah, zauk lughawi untuk memahami nas tersebut supaya dapat istinbat hukum. Buktinya satu ayat pun quru', salah satu quru'. Qur'an kan, quru' tu bahasa Arab ni memiliki banyak makna. Boleh memiliki suci, boleh bermakna haid. Macam mana nak maknakan ni? Perlu ilmu, bukan pakai suka hati je. Perlu ilmu usul fiqh. Maka begitu juga dalam bab tasawuf akhlak atau tasawuf yang berkaitan dengan bagaimana setelah kita ada iman, kita ada amal, kita nak kualiti amal kita itu di sisi Allah. Apakah kita betul-betul mencurahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita masih buat ini kerana perkara lain, buat ini kerana perempuan yang akan kita nikahi, buat ini kerana harta yang akan kita dapat daripada envelope ampau kita, atau pahala kita buat amal ini supaya orang tak anggap kita ni lain daripada yang lain.